Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid-murid tahun 6. Pada hari ini kita akan belajar tajuk panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 118. Okey, pada muka surat 118 ada soalan macam ni. Okey, mari kita baca. Gambar di bawah menunjukkan isi padu air di dalam dua buah bekas, R dan S. Okey, ini adalah bekas R dan ini adalah bekas S. Bekas R lebih besar daripada bekas S. Isi padu air dia pun lebih banyak daripada bekas S. Bekas R ada 1/2 liter air. Manakala bekas S ada 450 mililiter air. Okey, ingat ya, ini mililiter. Yang ni adalah liter. Okey, jadi kita terus baca dulu. Puan Jim ingin menyediakan air gula. Dia melarutkan 180 gram gula ke dalam bekas R. Anggaran jisim gula dalam gram yang perlu dilarutkan ke dalam bekas S supaya kedua-dua bekas mempunyai kepekatan air gula yang sama. Jadi soalan dia nak kamu anggarkan jisim gula dalam gram yang perlu dilarutkan ke dalam bekas S. Okey, yang perlu kita larutkan dalam bekas S ni supaya kepekatan air gula dalam kedua-dua bekas adalah sama. Okey, maklumat yang kita tahu adalah Puan G melarutkan 180 gram gula ke dalam bekas R. Jadi berapakah gram gula yang perlu kita larutkan dalam bekas S supaya jisim gula adalah sama. Okey, supaya kepekatan air gula adalah sama. Okey, mari kita kira jisim gula dalam bekas S. Mula-mula kita mesti samakan. Kalau bekas S 450 ml, bekas R pun kita samakanlah kepada mililiter. Okey, 1/2 liter kita boleh potong dia. Tukar dia kepada perpuluhan 5. Okey. Perpuluhan 5. Jadi bekas R kamu akan dapat 1/5 liter. Ataupun sama dengan 1/5 liter sama dengan 1500 mililiter. Okey, kalau bekas R 1500 mililiter, bekas S pula, okey, cikgu buat pembahagian kat sini. Bekas S pula adalah 450 mililiter. Okey, ini adalah ini adalah isi padu ke dalam kedua-dua buah bekas. Isi padu air dalam mililiter. Okey, bagi bekas R, jisim gula yang dilarutkan ialah 180 gram. Jadi kalau 1500 mililiter, jisim gula yang digunakan 180 gram. Jadi mari kita anggarkan berapakah jisim gula yang kita perlu larutkan dalam 400 mililiter supaya sama dia punya kepekatan. Okey, Okey, supaya kepekatan dia adalah sama. Kita belum tahu lagi yang ni. Okey, jadi kita boleh buat melalui. Kita boleh buat menggunakan cara nisbah. Kita boleh mencari nisbah supaya nisbah dia adalah sama. Okey, ini adalah isi padu air. Kita nisbahkan dia dengan jisim gula. Okey, 1500 nisbahkan dia dengan jisim gula iaitu 180. Okey, kita kecilkan dia. Kita potong kosong di belakang. Kamu akan dapat nisbahnya 150 nisbah 18. Okey. Macam mana kita nak buat yang sebelah ni?
Yang 450 ni supaya nisbah dia jadi 150 kepada 18. Okey. Macam mana kita nak buat supaya nisbah dia jadi 150 kepada 18 juga. Okey. Macam ni ya. 450 kita boleh bahagikan dia dengan berapa supaya kita dapat 150. Okey, cuba kita bayangkan. 150. Ni ada dua 150 ni. 150 kalau 2, kamu akan dapat jawapan dia adalah 300. Okey, 300. Okey, jadi belum cukup 450. Jadi kita tambah lagi 150. Okey. Tambah lagi 150, kamu akan dapat cukup Jun 450. Jadi berapa 150 untuk dapatkan 450 ni? Kita ada 1, 2, 3, 150. Jadi 450 bahagi dengan 3, kamu akan dapat 150. Okey. Nisbah pula. Nisbah. Sekarang kita nak 18. Jadi dekat atas ni berapa gram? Bahagikan dengan 3, kamu akan dapat 18. Berapa bahagi 3 dapat 18? Senang saja. Kamu buat 18 sebanyak 3 kali. Okey, sama macam 150 tadi, kita buat 18 3 kali. Kamu tambahlah. Okey, sebab yang bawah ni, yang ini mesti lebih kecil daripada yang atas. Dia mesti lebih kecil. Jadi kamu tambahlah 18. Ataupun kalau kamu nak senang, kamu boleh gunakan 18 ni, kamu darab saja dengan 3. Kalau turun bawah bahagi, naik atas kena darab. Okey. 18 darab 3 dapat jawapan. Kamu nak tambah 3 kali pun boleh, nak darab 3 terus pun boleh. Okey, mari kita guna tambah 3 kali. Jawapan dia sama saja ya. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8 dapat 24. Okey, cikgu tulis bawah ni 24. Okey, 1 ada 3, tambah dengan 2 dapat 54. Jadi jawapan kamu dekat atas ni sudah dapat, iaitu 54. Kamu boleh tulis kat sini ya. Sekejap. Okey, kamu tulis dekat sini 54. 54 apa? 54 gram. Okey, jadi jawapan jisim gula yang perlu kamu larutkan dalam 450 ml air adalah 54 gram. Okey. Ini jawapan kamu, 54 gram. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 118 untuk tengok macam mana jalan kira yang lain, ataupun kamu boleh guna jalan kira cikgu ni. Okey, kita teruskan lagi. Okey, Puan Ina membeli sehelai kain yang panjangnya 14 meter. Okey, soalan ini ada pada buku teks muka surat 121. Okey, berharga RM210. Kain itu dipotong kepada 7 bahagian yang sama panjang. Dia menggunakan 3 bahagian daripada kain itu untuk membuat alas meja. Berapakah panjang kain dalam meter yang digunakan untuk membuat alas meja? Hitung harga kain alas meja itu. Okey, mula-mula kita kena cari kita kena cari bahagian yang digunakan untuk membuat alas meja dulu. Baru kita boleh cari harga. Okey. Jadi mari kita mulakan. Okey, panjang kain adalah 14 meter. Harga bagi 14 meter adalah RM210. Okey, RM210. Kain yang panjang 14 meter itu dipotong kepada 7 bahagian yang sama panjang. Okey, kita potong kain yang 14 meter ni kepada 7 bahagian yang sama panjang dulu. Okey, kita kira kat sebelah. Okey, sebab ini tak melibatkan ringgit, jadi kita tak boleh kira dekat ringgit tu, kita kira dekat sebelah ya. Okey, 14 meter
dia dibahagikan kepada 7 bahagian. Okey, 14 bahagi 7. Okey, ini senang saja dalam sifir 2 ni. 14 dengan 7. Dalam sifir 7. Okey. Sifir 7, 7 bagi 7, 1. 14 bagi 7, 2. Okey. Kamu akan dapat 2 meter. Okey. Dia 7 bahagian sama panjang. Okey, maksudnya 1 bahagian 2 meter. Okey. 1 bahagian 2 meter. Okey, 1 bahagian 2 meter. Kamu ada sekarang 7 bahagian. Okey, cikgu buat ya. 4 bahagian, 5, 6, 7 bahagian semuanya. Semua sama 2 meter. Walaupun cikgu lukis tak sama, tapi nilai dia sama 2 meter. Okey. Jadi dia menggunakan 3 bahagian untuk membuat alas meja. Okey, jadi 3 bahagian digunakan untuk membuat alas meja. Ini 3 bahagian ni sahaja kita guna untuk membuat alas meja. Okey, 3 bahagian itu berapa meter? Jadi kamu dah tahu 1 bahagian 2 meter. Okey, yang ni pun 2 meter juga. Ini pun 2 meter juga. Sama, semua 2 meter. Jadi kalau 3 bahagian, nilai dia adalah 6 meter. Okey, sekarang kita sudah dapat panjang kain. Okey, panjang kain adalah 6 meter. Sekarang cikgu nak hitung harga kain alas meja itu. Okey, ini kain, panjang kain yang kita buat alas meja. Harga dia kita tak tahu berapa, kita kena pusing pergi sini balik. Okey, sekarang yang kita nak cari adalah harga bagi 6 meter. Okey, jadi kita kena tulis 6 meter di atas. Okey, yang kita nak cari, kita mesti tulis dia di atas. 6 meter. Kita nak cari 6 meter tu berapa ringgit, kita tulis ke atas. 6 meter per, meter mesti per dengan meter. Meter yang kita ada adalah 14 lah. 14 meter. Okey, lepas tu darab dengan harga yang kita nak cari, iaitu RM210. Okey, darab dengan 210. Okey, jadi kamu boleh hitung darab. Sebelum kamu hitung darab, kita boleh mansuhkan dulu. Okey, kamu mansuhkan ini senang saja. Okey, mari cikgu ajar cara nak mansuhkan. Okey, 14 dan 21 kamu boleh mansuhkan dalam sifir 7. 14 bahagi 7 kamu dapat 2. 21 bahagi 7 kamu dapat 3. Okey, sekarang sifir dia dah kecil. Ada 6 bahagi 2 darab dengan 3. Ataupun nak buat 6 darab 3 bahagi 2 pun boleh. Kalau 6 dengan 2, kita boleh mansuhkan dia lagi menggunakan sifir 2. Okey, kita potong 2. 2 bahagi 2 dapat 1. 6 bahagi 2 dapat 3. Okey, bila 3 bahagi 1 dapat berapa? 3 bahagi 1 dapat 3 lah juga. Jadi 3M darabkan dengan RM3. 3 darab 3 berapa dapat? 3 darab 3 dapat RM9. Okey, RM9. Tapi jangan lupa, ada sifar dekat belakang ni, kamu bawa dia turun. Okey, jadi RM90. Okey, untuk kain yang panjang dia 6 meter, harga dia adalah RM90. Okey, kamu boleh rujuk buku teks 121 untuk tengok jawapan yang betul ya, dan cara buat yang lain. Okey, itu saja hari ini yang kita belajar. Sekarang cikgu nak bagi latihan dekat kamu. Kamu boleh buka buku teks muka surat 130. Cikgu nak kamu jawab soalan B. Okey, soalan B ni senang saja. Kamu buat betul-betul, hati-hati. Tak faham boleh tanya cikgu ya dekat WhatsApp. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.